warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Jahira binti Muhammad Jabar, pelajar ijazah sarjana muda Pendidikan Matematik dengan Kepujian, bernombor matriks D20191088537. Hari ini saya ingin membincangkan satu topik menarik, iaitu berkaitan dengan pendidikan sains, teknologi, engineering dan matematik, atau lebih dikenali sebagai pendidikan STEM. Umum mengetahui bahawa pendidikan STEM ini merupakan salah satu agenda di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM bermula pada tahun 2013 sehingga tahun 2025. Ini menunjukkan tahun ini adalah tahun ke-8 sepanjang tempoh pelaksanaannya. Maka, mestilah terdapat kesan-kesan positif yang mana menjadi kayu pengukur bagi tahap keberhasilan pendidikan STEM ini. Oleh itu, marilah kita lihat beberapa kesan dari sudut pandang positif akan pelaksanaan pendidikan STEM ini terhadap pembelajaran dalam kalangan murid prasekolah di Malaysia. Baiklah, kesan yang pertama, pendidikan STEM ini mampu melahirkan insan yang berilmu serta berkemahiran untuk menjamin kejayaan dalam kehidupan. Seperti yang kita tahu, apabila seseorang murid itu mempelajari subjek seperti reka bentuk dan teknologi, ini akan melibatkan beberapa latihan amali yang mana memerlukan kemahiran untuk mengendalikan peralatan-peralatan seperti mesin dan lain-lain bagi menyiapkan projek yang diberikan. Secara tidak langsung, ini akan dapat meningkatkan kemahiran serta ilmu pengetahuan seseorang murid itu yang mana ia sangat berguna pada masa hadapan. Hal ini kerana kebanyakan syarikat-syarikat terkemuka sangat menitik beratkan akan kemahiran seseorang graduan itu berbanding dengan pencapaian akademiknya yang cemerlang. Maka, jelaslah apabila seseorang murid itu mempunyai kemahiran yang tinggi, ia mampu menjamin kejayaannya, khususnya dalam bidang kerjaya yang diimpikan. Mari kita beralih kepada kesan yang kedua. Pendidikan STEM ini juga mampu memperkukuhkan konteks pembelajaran yang bermakna dan berkait rapat dengan kehidupan sebenar. Mari kita jadikan subjek sains sebagai contoh. Apabila seorang murid itu dibawa meneraka alam semula jadi, maka akan timbullah persoalan demi persoalan di benak fikiran mereka tentang mengapa dan bagaimana sesuatu perkara itu terjadi. Oleh itu, secara tidak langsung, usaha ini mampu merangsang minda mereka untuk berfikir secara lebih kritis bagi mendapatkan jawapan atau solusi terhadap persoalan tersebut. Pada masa inilah, kita sebagai orang dewasa perlu menyuntik sedikit jawapan yang logik di akal beserta contoh yang bersesuaian dengan kehidupan sebenar dalam membantu mereka untuk mendapatkan jawapan terhadap persoalan tersebut. Usaha ini akan berupaya untuk meningkatkan lagi rasa ingin tahu kanak-kanak tersebut dan membuatkan mereka ingin lebih menyelami sesuatu ilmu itu secara lebih mendalam. Maka, jelaslah pendidikan STEM ini sangat mengaplikasikan konteks pembelajaran sebenar dalam mendidik anak bangsa mengenal serta mencintai dan menguasai sesuatu ilmu itu secara maksimum. Yang terakhir, yakni yang ketiga, pendidikan STEM ini juga mampu melatih murid untuk berinteraksi serta memupuk semangat kerjasama yang jitu dalam pembelajaran. Sebagai contoh, cuba kita bayangkan dalam satu kumpulan kecil, murid-murid prasekolah ini sedang mempelajari subjek matematik. Apabila datang seseorang guru untuk memberi satu soalan dan mereka diminta untuk menyelesaikannya, secara automatiknya mereka akan terus berbincang, yakni berinteraksi untuk mendapatkan jawapan yang betul. Secara tidak langsung, usaha ini mampu memupuk semangat kerjasama dalam mendapatkan kata sepakat setelah berbagai-bagai idea maupun pendapat yang dilontarkan oleh setiap individu itu. Oleh itu, jelaslah pendidikan STEM ini mampu meningkatkan kemahiran berkomunikasi murid sejurus, mampu memupuk semangat kerjasama yang jitu dalam diri setiap individu dalam usaha untuk melahirkan insan yang berkualiti sebagai tonggak serta peneraju utama negara pada masa hadapan kelak. Kesimpulannya, menerusi ketiga-tiga contoh yang saya berikan itu dapat menggambarkan bahawa pendidikan STEM ini sememangnya dapat memberikan kesan-kesan positif sepanjang tempoh pelaksanaannya. Ini juga dapat menggambarkan bahawa usaha pihak kementerian dalam memantapkan lagi sistem pendidikan di Malaysia tidaklah sia-sia. Meskipun masih baru lagi dasar ini dilaksanakan,
namun masih membuahkan hasil meskipun tidak secara keseluruhan, tetapi masih ada untuk dipersembahkan di mata dunia. Oleh itu, saya menyeru semua pihak yang terlibat bersama-sama berganding bahu untuk berusaha lebih keras lagi dalam melakukan anjakan paradigma sebagai usaha membawa nama Malaysia dari aspek pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi, sekaligus menjadikan para ilmuwan kelahiran Malaysia kelihatan gah di pesada keilmuan antarabangsa. Sekian sahaja daripada saya membuka peluang untuk sebarang pertanyaan. Saya ingin mengajukan satu soalan kepada saudari. Ya, silakan. Apakah sumbangan pendidikan STEM yang dapat dilihat sehingga hari ini? Baiklah, terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh saudari. Seperti yang kita tahu, dunia kini berdepan dengan cabaran industri 4.0 yang mana memerlukan generasi berpengetahuan tinggi serta berkeupayaan untuk menghadapi pelbagai cabaran teknologi baru yang semakin hari semakin kompleks. Dunia kini juga memerlukan generasi yang berdaya tahan, bukan sahaja menjadi pengguna teknologi, malah ia memerlukan seseorang yang memulakan atau mencetuskan sesuatu teknologi baru. Oleh itu, jika dilihat STEM dari sudut positif, ia telah banyak memudahkan kehidupan masyarakat. Pelbagai penciptaan baru dapat dihasilkan menerusi penerokaan STEM. Sebagai contoh, mereka bentuk sistem robotik, sistem telekomunikasi elektronik dan lain-lain. Oleh itu, jelaslah bahawa pendidikan STEM ini mampu memberikan impak positif bukan sahaja kepada diri individu itu sendiri, malah kepada masyarakat dan juga negara. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.